Baik, Assalamualaikum murid-murid tahun 2. Saya Cikgu Azam, cikgu anda. Harap murid-murid dapat belajar menerusi recording rakaman pelajaran yang bakal cikgu ajarkan sebentar lagi, iaitu pendidikan jasmani dan kesihatan tahun 2. Baik, untuk pendidikan jasmani, cikgu harap murid-murid bersedia dengan ilmu yang akan cikgu turunkan. Jadi pendidikan jasmani adalah berkaitan dengan pergerakan, berkaitan dengan fizikal gerakan murid-murid tahun 2. Seperti mana pergerakan itu, seperti contoh berlari, mengilas, mencongklang, melompat. Seperti kita sedang berlari, pergerakan kita berlari, pergerakan kita mengesot, pergerakan kita maupun pergerakan kita seperti merangkak. Apa-apa pergerakan melibatkan fizikal, itulah melibatkan jasmani, dan kita perlu belajar bagaimana kita menggunakan gerakan untuk kita bergerak. Kita menggunakan ilmu kita belajar dalam bergerak, melibatkan tubuh jasmani kita, tangan, kaki, anggota tubuh badan kita seperti tangan, kaki, ekspresi, misalnya gerakan-gerakan kelunturan otot. Itu semua ada dalam pendidikan jasmani. Jadi kita melihat pendidikan jasmani juga melibatkan ruang. Apabila kita bergerak, kita memerlukan ruang. Seperti mana yang kita lihat di sini, iaitu dalam unit 1, kita bergerak, kita berlari misalnya, kita memerlukan ruang. Kita menggunakan kasut roda, lebih-lebih lagi sudah pasti kita memerlukan ruang yang agak selesa, yang sesuai dengan permainan kasut roda. Kita memerlukan gelanggang kasut roda, kalau boleh gelanggang khas yang disediakan oleh pihak berkuasa, pihak berwajib maupun oleh pihak sekolah. Sekiranya ada, maka kita murid-murid boleh gunakan gelanggang tersebut untuk murid bergerak. Itulah dinamakan penyediaan dari segi ruang. Bila ada gelanggang, ada ruang yang selesa, yang sesuai dengan permainan, satu permainan itu yang kita hendak main. Kalau gelanggang itu gelanggang kasut roda, maka ruang yang kita gunakan itu adalah sesuai dengan gerakan kasut roda yang pantas, yang lincah. Itulah pentingnya gelanggang. Seperti mana gelanggang permainan yang lain juga, setiap gelanggang sesuai dengan ruang kawasan yang digunakan untuk sesuatu permainan itu. Seperti mana gelanggang sepak takraw, gelanggang badminton, semuanya mengikut spesifikasi ruang luas kawasan sesuatu permainan itu yang hendak dimainkan. Di sini menarik ya, permainan kasut roda, murid boleh menggunakan pelbagai gerakan yang menarik, skill-skill yang menarik yang sesuai dengan kemahiran menggunakan kasut roda. Ini semua memerlukan ruang. Satu lagi contoh, iaitu murid-murid boleh selain pada kasut roda, tanpa kasut roda pun kita boleh menggunakan gerakan-gerakan seperti naik turun tangga, naik turun bangku, seperti mana gerakan merangkak, gerakan mengengsot, gerakan kita mengimbangi badan. Semua memerlukan ruang. Sesungguhnya setiap pergerakan itu memerlukan ruang. Gerakan-gerakan yang dinamik, gerakan-gerakan yang memerlukan kita bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Seperti mana naik turun tangga, kita menggunakan alatan tangga. Kalau lagi luas kawasan tersebut, mungkin lebih selesa.
memberikan kesesan yang lebih, keselesaan yang lebih kepada kita untuk bergerak. Jadi ruang yang luas dan ruang yang sempit perlu dipertimbangkan juga dalam permainan pendidikan jasmani yang melibatkan fizikal tubuh kita. Seperti mana kalau ruang itu sempit, seperti mana yang menggunakan ruang yang sempit ini, kita merangkak menggunakan halangan-halangan seperti kayu yang papan atau kayu, batang kayu, rod plastik yang menggunakan sekitar dua sekitar yang rendah, maka kita boleh melaluinya dengan kita merangkak perlahan-lahan mengikut kesesuaian ruang, keluasan ruang itu. Jika ruang sempit, maka gerakan kita agak tahan berbanding kawasan yang luas, yang lapang, maka kita lebih selesa dan bebas bergerak. Itu sebagai contoh. Dalam gerakan mengimbang merupakan satu kawasan yang sempit yang perlu kita imbang badan apabila kita melangkah di atas bangku. Di atas bangku kita menggunakan kedua kaki kita sambil kita mengimbangi badan kita supaya kita tidak terjatuh ke bawah. Walaupun ruang kawasan tempat tapak yang dipijak itu agak terbatas, tetapi kita boleh menggunakan kemahiran mengimbang. Jadi suatu kawasan itu memerlukan kemahiran tertentu. Kemahiran imbangan lebih sesuai di tempat-tempat yang agak ruang yang agak sempit, ruang yang agak terbatas, kita memerlukan kemahiran tertentu, iaitu kita perlu bergerak tanpa kita melanggar halangan-halangan seperti mana di bawah ini. Kita perlu rendahkan badan kita untuk gerak lebih lancar. Ada juga murid tidak mahu menyusup, merangkak, malah dia nak melompat, boleh terpulang. Kadang-kadang gerakan-gerakan itu kita perlu melihat dan memilih gerakan-gerakan yang sesuai dan juga yang selesa bagi kita. Ada murid menggunakan ruangan yang agak sempit di bawah untuk melalui kawasan halangan itu dengan selesa, dengan cara merendahkan badan untuk gerak lancar. Ada murid memilih gerakan melompat supaya lebih pantas dan selesa dan memerlukan kawasan yang dia bergerak mentasi dengan melompat tinggi dan melepasi halangan. Jadi perkiraan-perkiraan itu perlu dipertimbangkan melibatkan ruang. Jadi kecepatan, kepantasan gerakan perlahan, laju bergantung kepada halangan dan ruang-ruang yang tertentu. Cukuplah untuk kali ini kita berkenalan dengan gerakan dan ruang. Semoga murid faham apa yang cikgu beritahu. Sekian, terima kasih.